Korang, cikgu tak ada ke? Rasanya. Cikgu hilang. Terus. Hilang Rekod cikgu. tu. Cikgu dah keluar ke? Cikgu lag. Sabar. Hati-hati dengan Cikgu rekod bilang sudah. tu. Hello. Fani masuk. Tapi jangan mengumpat kena rekod ni. Betul tu. Nanti masuk YouTube. Viral. Auto jadi Nanti kalau Google. macam nak kawan tu. Saya punya line ada gangguan tadi. Okey, tak apa. Kita akan sambung sekarang. Sorry untuk gangguan teknikal. Kamu nampak skrin saya tak? Sekejap, Tak. Tak lagi. Tak nampak. Belum lagi. Dah nampak. Rasa sekarang dah okey dah. Rasa dah okey dah. Tak nampak pun. Okey. Saya rasa sekarang dah okey dah. Nampak kan? Nampak. Nampak? Ya cikgu nampak. Nampak ya? Okey lah. Okey, kita sambung seperti biasa. Okey, ni nampak clear ya? Clear je. Okey. So, kita akan sambung untuk hari ni. Chapter 8 iaitu kita akan fokuskan kepada force dan juga pressure ya. Okey, force dan juga pressure. So as usual kelas creator saya sendiri Cikgu Sasi Darren. So kalau ada sebarang pertanyaan kamu boleh tanya saja, tak ada masalah. So kita pergi kepada main topik untuk hari ni. Okey. Yang pertama sekali dalam topik yang ini, okey, force and pressure iaitu satu basic yang kamu kena tahu di sini. Okey, matematik dulu dah pernah belajar dah apa tu force, apa tu formula untuk force dan apa tu formula untuk pressure, sebab force dengan formula lebih kurang sama saja. Lebih kurang link antara satu sama lain. Kalau sebelum kita masuk kepada main topik dia ni, saya ulaskan sikit pasal dia punya formula baru supaya kita dapatkan idea dulu sebelum kita masuk kepada teori yang dikeluarkan oleh falsafah-falsafah pasal dia punya link lah. Contohnya pasal pressure, sebab dia ada pressure law, dia ada Bernoulli's principle, dia ada Archimedes principle, so ada banyak principle. Sebelum tu kamu kena tahu asas dia. Kalau saya ceritakan pasal pressure dekat sini ya, pressure P sama dengan apa formula dia kelas? Kalau kamu ingat, bagi tahu saya apa formula dia. Apa formula untuk pressure? Ingat tak? Lupa cikgu. Apa? Lupa. Sekarang ke cikgu? Dah lupa. Tak Dah ingat. lupa. Dah lupa lah, sudah. Okey. Formula untuk pressure adalah force bahagi dengan apa? Force bahagi dengan surface area, kita panggil dia. Force bahagi dengan surface area. Itu formula bagi pressure. Okey? Ini formula bagi pressure. Kalau kita pergi kepada force, okey, formula force adalah F equals to apa? Cuba bagi tahu saya apa formula untuk force? Force darab area. Mass darab dengan area. Okey? Membawa masuk dekat sini, force adalah sama dengan weight juga. Weight pun sama dengan W equals to mg. Mg maksudnya mass darab dengan, bukan area, ini kita panggil acceleration. Okey? Membawa masuk G dekat sini, gravity iaitu 9.81. Acceleration dia, ms negatif 2. ms negatif 2 meter per second. Yang ini tepat bagi gravity, gravitational force. Kenapa saya linkkan satu sama lain? Sebab dekat sini kamu kena faham bermakna bila pressure tinggi kat sini,
force mesti tinggi dan surface area dia rendah. Ini linkage lah untuk pressure. Tapi saya tak bincangkan masalah ni. Yang ni kamu kena tahu sendiri. Ini form 3 punya. Jadi saya nak just reminder kamu sebab daripada sininya cetus apa yang kita nak buat hari ni. Okay? So kamu kena tahu apa formula bagi pressure, apa formula bagi force supaya kamu tahu bila kita pergi kepada principle, senang kita nak link. Sebab hydraulic pressure, okay, hydraulic pressure akan guna formula yang sama dekat sini. So masa tu kalau kamu tak tahu, susah. Okay? So, the first concept dekat pressure ni, okay, tekanan dalam bendalih iaitu fluid. Okay? So, kita tengok di sini apa prinsipal yang digunakan. First of all, prinsip Pascal. Okay? Prinsip Pascal. Okay, menyatakan bahawa penyebaran, okay, tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih, cecair ataupun cecair ataupun apa? Bendalih, cecair ataupun gas dalam sistem tertutup in a closed container, okay, ataupun closed system adalah secara seragam dan pada keseluruhan bendalih tersebut dan kesama arah. Si kamu tak faham apa benda yang dekat ni. Okay. Apa yang saya maksudkan dekat sini ya, kita tak kisah berapa kamu punya area dekat sini. Okay. Kalau dia satu point dekat sini, maksudnya force yang dekat sini FA sama dengan FB, F2. Itu yang dia maksudkan dekat sini. Sama, pressure dia P1 is equal to P2. Sama, pressure tekanan dekat sini sama je dengan tekanan dekat sini. Itu yang dia maksudkan dekat Pascal principle. Sama rata. Kamu tak boleh tak katakan surface A is equal to surface B, tak ada. Sebab bila kamu nak kira, dia akan suruh cari weight tau. Okay, nanti dia, at the end of this question tu dia akan suruh cari what is the area of surface in B. Okay, nampak macam susah soalan dia. Tapi kalau kamu dah faham, so kamu punya konsep P1 is equals to P2. Pressure 1 is equals to pressure 2. Kenapa kamu kata P1 is equals to? Because it's stated in Pascal law. Pascal law mengatakan seragam. Semua seragam. Sebab dia mengalir dekat fluid. Pressure yang dekat fluid. Sebab tu kamu tengok hydraulic jet ke, dia boleh naikkan atas. Dia boleh tekan, dia boleh tolak naik ke atas. Okay. Yang kedua, the principle. Principle Pascal juga dikenali sebagai prinsip pemindahan tekanan di dalam cecair. Okay, in liquid. Bila ada liquid dia dekat sini kan, liquid transmission kan. Contohnya car hydraulic jet. Kita kata hydraulic jet dia akan guna konsep Pascal law. Sebab uniform, dia akan transfer uniform force. Pressure dia sama. Walaupun dia area besar, pressure dia tetap sama. Sebab dia it is defined in Pascal law. Okay. Dalam SPM, untuk kertas 2, dia akan suruh define Pascal law. In bahasa English, bahasa Melayu dia suruh define, menterjemahkan. Apakah definisi bagi prinsip Pascal? So kamu kena bagi tahu dia apa prinsip dia, 2 markah tak silap saya. Untuk define punya question. Kalau kamu lupa pun habis. Salah satu word pun salah kot. Okay. Contohnya dekat sini dikatakan prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan ini semua kamu kena ingat. Sebab dia kalau kamu salah letak apa-apa benda pun dia akan bertukar maksud dekat sini. Sebab Pascal principle ni dah diiktiraf. So kita tak boleh tukar konsep dia. Memang dah diiktiraf and it is proven. Dia dah dicipta oleh ahli falsafah yang lama dan telah dibuktikan. Okay. Okay. So yang paling penting dekat sini kamu kena faham konsep dia, itu saja. Faham konsep memang boleh jawab, tak ada masalah. Okay. Tekanan yang dikenakan ke atas umbuh. Umbuh ke ombak? Umbuh A. Umbuh A, mana umbuh A? Yang ini. Kita tekan dalam. Okay. Adalah sama dengan tekanan yang keluar di setiap lubang ni. Tengok. Apa yang dibagi dekat sini, maksudnya yang keluar dekat lubang ni semua sama. Itu yang stated dekat Pascal law. Kenapa dia kata semua sama? Sebab rujuk balik prinsipal Pascal law. Tekanan yang dikenakan adalah sama
apa yang dibagi adalah sama apa yang dikeluar. Bermaksud saya kalau nak buat formula, saya akan buat P1 is equals to P2. Sebab, kenapa saya kata P1 is equals to P2? Sebab dia kata berapa yang tekanan dekat sini. Contoh je saya kata berapa Pascal tekanan dekat sini kan. Okay, biasa kalau tekanan kita akan letak 20 PA, 20 Pascal. Kita letak contoh 20 Pascal dekat sini kan. So yang keluar apa mesti 20 Pascal yang keluar. Kalau keluar dia kurang daripada 20 Pascal tu, salah lah konsep dia. Sebab tu formula yang kita gunakan dekat sini pun kita kata P1 is equals to P2. Sebab apa yang diberi adalah sama apa yang dikeluar. Okay. So kamu kena ingat, Pascal law P1 is equals to P2. Ingat je benda ni. Memang boleh jawab dengan simple. Kalau kamu lupa, walaupun kamu lupa dia punya teori pun, kalau kamu ingat dia punya formula, kita boleh lagi buat apa-apa yang definasi tu, bolehlah kita buat apa-apa yang kita ingat. Sebab kita tahu formula dia, saya ingat. Okay, P1 sama dengan P2, simple. Cuma mungkinlah definasi susah sikit nak ingat sebab dia panjang. Okay. Jadi apa yang kamu faham, apa yang ditekan, apa yang diberi tu sama lah apa yang dikeluar. Okay. Yang kedua pula, padam sikit ni, nanti takut nanti susah pula jadi. Okay. Okay, yang kedua. Yang kedua, tekanan yang dihasilkan oleh daya yang bertindak pada A adalah sama dengan tekanan yang mengangkat pada B. Nampak tak tadi saya kata? A dengan B sama tekanan dia. Kalau saya kata saya nak cari surface area. Okay, di sini ada soalan SPM saya bagi kat kamu. Saya nak kamu try buat. Okay, tolong buat. Dekat sini saya kata P1, okay. Saya kata dekat sini force dia saya kata sini 20 Newton. 20 Newton, dia punya area dia saya katalah dekat sini lebih kurang 20 meter square. 15 meter square. Square feet lah kan. Ini untuk P1. Yang P2 pula F dia saya letak sini 20 force Newton, force tu sama kan. So saya nak cari dia punya surface area dekat sini. I just want here, dia kata the pressure kan. So saya letak sini F dia 30, sini saya letak force. Okay lah, saya letak 30 Newton. 30 Newton. Okay, maka saya nak cari dia punya surface area dia berapa. Tolong seorang carikan saya, siapa boleh carikan saya berapa dia punya area mengikut konsep Pascal. Sini force dia 20, area dia 15. Sini force dia 30, area dia tak tahu. So macam mana nak cari area dia? Tolong seorang kira kan. Mengikut konsep Pascal ni. Dapat tak? Hello, dengar tak? Dengar. Jangan diam je, nanti saya tak tahu kamu ada ke tak ada. Dapat tak apa jawapan dia, area dia? 22.5. Berapa? 22.5. 22.5. Okey, ada yang dah dapat dah. So saya ambil jawapan kakak tu sebab saya tak kira saya pun tak tahu berapa jawapan dia. Sebab ini soalan saya sendiri. Tapi memang soalan SPM ada tapi saya lupa dia punya angka lah. Takkan saya ingat dia punya angka. Okey, 22.5. Kakak tu kata 22.5 meter square sebab dia area meter square. Okey. Kakak tu kata 22.5 meter square. Cara nak kira dia simple saja. Kita guna konsep P1 sama dengan P2. Sebenarnya
simple tau. Soalan SPM ni tak bagi simple macam ni. Soalan SPM dia bagi pressure saja berapa kat sini. Dia kata pressure, soalan SPM dia tak bagi pressure, dia bagi area dengan force saja dia bagi. Area dengan force tapi kamu kena pandai-pandai letak. Dia tak letak macam ni. Force sini, force 1, F1, A1 dia tak letak macam tu. Kita letak sendiri. Pandai-pandai kau letak. Okay. So konsep dia P1 is equals to P2. Apa formula P1? Sebab tu saya tanya apa formula P1? F over A. So kamu kena letak sini F over A. Okay. F over A. Dan juga yang ini F1, A1. Ini F2, A2. Okay. Lepas tu kamu substitutekan saja angka dia. Okay. So maksudnya 20. Letak sini 20, bawah dia 15. Okey. Yang kedua dekat sini, F2 dah tahu 30, A2 kita tak tahu berapa. A2 letak je A2 kat sini. Okey. Kalau yang pandai congak boleh terus gunakan sifir. Yang ini kita potong, kita akan dapat 4 dengan sini kita akan dapat 3. Okey. So, kita bahagi dengan 5 kan. So kita akan dapat 4, 3, potong sini 1, sini dah akan dapat 10. Okay, nampak saya guna macam ni je. A naik atas, 4 turun bawah. Jadi A2 sama dengan 10 bahagilah dengan 4. Betul ke Kak 22.5? Kenapa saya dapat lain? 10 bahagi 4 bukan 2.5 ke saya salah tu? 15 potong-potong 4 per 3 betul lah. 4 per 3 potong sini 10, 1 sini 10. So ini naik atas, sini 2.5. Kenapa aku dapat 22.5? Okay. Tak apa, betulkan nanti. Okay. Yang seterusnya. Tengok kepada basic principle of hydraulic system. Okay, basic principle of hydraulic system. The liquid has no shape. Tengok cecair tidak mempunyai bentuk. Yang ni mesti semua orang kena tahu. Cecair memang tak ada bentuk. Kalau kita ikutkan kepada state of matter, solid, liquid and gas, okay, form 2. Kalau kamu tengok untuk cecair tak ada shape, dia akan ikut shape of container. Jangan salah faham dia akan ikut shape of container tapi dia tak ada fixed shape Yang ada fixed shape hanya solid saja. Okay, ingat balik form 2 punya state of matter tu. Yang kedua, cecair tidak boleh dimampatkan. Liquid cannot be compressed. Okay, ini memang tak boleh kompres dan memindahkan tekanan ke semua arah. Kalau kamu guna pressure, mesti kamu kena guna hydraulic lah. Hydraulic pressure ataupun kamu kena guna oil. Satu terms of transfer pressure sebenarnya. Okay. Okay, yang ketiga, yang keempat, able to carry. Mampu menjalankan kerja berat lah. Okay, ya betul memang. Kalau contohnya seperti car jack, car hydraulic jack. Kalau kamu pernah tengok car hydraulic jack ni, dia akan mengangkat kereta-kereta yang berat pun dia boleh angkat. Walaupun yang berat dia boleh angkat. Kenapa dia boleh angkat? Sebab dia menggunakan konsep hydraulic. Itu kita panggil lagi senang Pascal law. Pascal principle. Force is uniform distributed. Ini bahasa Inggeris, saya faham lah. Kamu bahasa Melayu, pandai-pandai transfer. Okay? Okay. Kita bagi kepada semua. Nampak? Problem solving. Nampak? Baru tadi saya bagi soalan, dah ada soalan. Okay, sebab tu saya kata formula sangat penting. Tadi saya pun tak tahu yang ada soalan macam ni. Walaupun saya buat slide, saya pun tak ingat yang ada soalan. Saya sahaja je tanya apa formula bagi pressure. Okay, saya tak tahu pun ada soalan macam ni. Tapi tengok dah ada soalan dah. Okay. So, example of problem solving. Confirm soalan yang ini, soalan for pressure dan juga force. Kamu tak boleh lari daripada konsep teori dan juga konsep calculation. Dua ni mesti ada dalam soalan ni. Dalam chapter ni dua benda ni mesti kamu ada. Kamu kena standby. Calculator mesti sebelah kat tangan kamu lah untuk jawab soalan ni. Sebab paper 1 dia suka tanya objektif. Paper 2 jarang ditanya lah pasal objektif. Paper 2 dia akan main teori banyak. So memang paper 1, paper 2 soalan favourite. Salah satu chapter adalah chapter pressure and force. Force and pressure. Force and pressure. Sangat favourite soalan. Paper 1 pun dia boleh tanya. Paper 2 pun dia boleh tanya. Sebab soalan ni soalan yang random. Paper 1 dia boleh attack calculation. Paper 2 dia boleh attack teori. Kena jaga-jaga ni. Okay. So soalan dia sample of problem solving. Contoh, X dikenakan ke atas satu ombak. Ni contoh soalan macam ni lah. Tadi saya bagi terlalu direct. Okay. Ke atas satu ombak yang mempunyai permukaan 5 meter per square.
Okay, ni 5 square lah. Maksudnya ini area dia. Kamu kena tengok unit dia. Sebab tu kamu kena pandai baca unit. Okay. Yang mengangkut keretanya mempunyai berat 20 Newton. So dengan menggunakan prinsip pemindaan tekanan, hintuk daya. Dalam soalan dia tak akan guna perkataan yang ini. Using principle of pressure transfer. Ini dia tak akan guna. Dia akan tanya terus, ini dia tak guna. Ini using ni semua dia tak bagi tahu ni. Dia akan terus guna calculate force X. Kamu kena sendiri pandai-pandai cari. Bila tengok gambar kamu kena pandai-pandai tahu ini merupakan Pascal law, bahasa Inggeris dia Pascal law ataupun principle of Pascal, bahasa Melayu dia principle Pascal lah. So kamu kena terus applykan formula yang paling simple, P1 is equals to P2. Kamu tengok soalan dia punya explanation dekat sini memang kamu tak akan faham. Memang kamu tak akan faham. Saya akan rujuk kepada ni saja. P1 is equals to P2. Apa tu P1? Pressure 1. Pressure 1 apa saya tahu? F1 sama dengan A1. Tu je. Saya ingat ni je. F1 sama dengan A1. P2 pula F2 sama dengan A2 dah. Yang lain saya tak ingat pun. Kalau saya ingat yang lain nanti pening. Lepas tu apa? Masukkan je lah. Ni dia kata force tak tahu. Tak apa, tak ada force tak apa. Saya nak cari apa? Saya nak cari dia punya force. Saya letaklah X. Jadi X per dengan 5. Okay. Sama dengan F2. Ni 20,000. 20,000 Newton. 20,000. 1, 2, 3. Kosong tu jaga-jaga. Silap letak salah. Ni 100. Okay. Kamu dah kamu dah ada tingkatan 6. Kalau boleh guna cara matematik yang cepat. Tengok. Saya boleh potong 2 kosong ni. Okay, saya boleh potong 2 kosong ni. Yang ni saya boleh letak 1, sini saya akan dapat 40. Saya tak tengok dia punya ni pun. Betul ke 40? Bukan 40. Silap. Oh, ni pergi darab. Sorry. X sama dengan 200. 200 darab dengan 5. Baik, silap konsep kan salah ni. 200 darab dengan 5. Okay. So 2 sini 10. 10, 2 kosong kat belakang. 1000 Newton. Sorry. Ini tak boleh guna potong macam ni. Saya ingat ni darab. Sorry. Lebih baik ada sama dengan kat sini. Okay. So, X tinggal, 5 naik atas, 5X tinggal, 5 bahagi, pergi sini akan jadi darab. So, akan dapatlah 1000 jawapan. Okay. So, kalau saya tak buat equation pun, kamu boleh tengok daripada sini. So, ini dia dah tunjuk secara lebih detail. Okay, macam mana nak tahu dia punya correct calculation dia. Okay. Seterusnya. Applications of Pascal law. Okay, in everyday life, application dia. Okay, application dia apa, dekat mana kita guna selalunya. Okay. So, yang pertama sekali, sistem jet hidrolik. Ini kereta yang mengangkat kereta. Dia akan angkat kereta naik atas. Dia akan tolak kereta naik atas. Kalau kamu pernah pergi service center kereta, kamu akan tahulah macam mana dia naik atas kan. Just orang tekan button saja. Dia orang button atas, dia akan naik. Dia orang tekan button bawah, dia akan turun kan. Tak payah nak pergi jet secara ni. Garbage track, lori sampah. Yes, lori sampah kalau kamu tengok dia nak compresskan dan mampatkan dia punya tu, dia akan guna konsep Pascal juga. Excavator, mesin pengorek. Okay. Excavator. Steering kuasa hidrolik, hydraulic power steering. Yang ini semua banyak konsep yang digunakan dekat vehicle. Kereta dia akan banyak guna sebab power steering kan. Kalau kamu perasan power steering, I don't know kamu tahu ke tak. Power steering ni dia akan menggunakan power steering oil. Dia akan transfer uniform force dekat any mechanical part. Jadi hydraulic power steering ni dia menggunakan konsep Pascal juga. Okay, dia akan distribute the force uniformly to all parts of the vehicle, car vehicle. Yang ketiga, hydraulic brake system. Ini semua dekat kereta. Nanti kamu akan tahulah
Lepas dah boleh bawa kereta tu bolehlah tahu apa tu hydraulic brake system, apa tu hydraulic power steering system. Okay. And then dekat kereta ada dua power steering, brake, dua ni je lah. Okay. Lift garage. Lift garage, ada lift garage. Ada lift garage yang gunakan rantai. Ada yang dia tak gunakan, yang dia gunakan rantai tu bukan konsep Pascal Ada yang digunakan hidrolik. So kena tengok yang mana apa jenis yang digunakan. Lift garage ni yang dia punya tempat buka shutter lah kita panggil dia kan. Ada shutter yang guna hidrolik, ada shutter yang guna yang macam rantai tu kan. Depends. Kalau yang guna rantai dia kena buka secara sendiri. Kita kena tolak sendiri. Kalau dia buka gunakan hidrolik dia kena tekan ada button. Okay. Kerusi rawatan gigi, yes, dental chair. Normally kerusi rawatan gigi ni memang dia ada hidrolik, dia boleh naik atas dan dia boleh turun bawah kan. And shock absorber, yes, obviously shock absorber. Kereta yang menggunakan shock absorber, kalau kamu perasan dalam tu dia ada minyak. Minyak tu yang akan absorb shock. Okay, absorb shock. Okay. Dan ini kebanyakan konsep Pascal ni dia menggunakan dekat kereta. Okay. Dia menggunakan dekat kereta. Banyak digunakan dekat kereta sebab yang contoh-contoh pun dia ambil dekat kereta juga. Supaya kamu tahu. Tapi kalau macam shock absorber ni dekat motor pun ada. Okay. Shock absorber ni fungsi dia nak absorb shock. Okay. Kalau kamu pergi kalau kamu naik kereta, kalau kamu perasan bila ayah kamu naik bumper, kalau tak ada shock absorber, kamu akan tercampak. Okay, kalau sebab akan ada shock absorber, dia akan absorb the force. Kan? Sebab dia kan force kan. So dia akan absorb. So sebab tu kamu rasa macam tak terangkat. Kalau tidak kamu tercampak kalau tak ada shock absorber dia. Sebab nanti kereta straight je kan. Okay. And then kalau absorber ni dah rosak, maksudnya oil tu kalau dah keluar, minyak absorber tu dah keluar daripada absorber, maksudnya absorber tu rosak lah. Bila absorber rosak, kalau kamu perasan bila absorber rosak tu dia tak ada push and free play, dia takkan ada free play, dia takkan absorb apa shock kamu tu, dia takkan absorb. Sebab paling penting dalam konsep Pascal ni, dia kena ada medium for transfer force. Medium tu yang kita namakan fluid tu yang kita namakan hydraulic oil. Okay, apa jenis fluid yang kita boleh gunakan? Salah satunya adalah oil, hydraulic oil. Okay, minyak. Jarang orang takkan guna air, tak boleh. Sebab air ni dia ada faktor-faktor yang lain. Okay, soalan saya satu lagi dekat sini, mungkin SPM. Ini soalan kebat SPM. Kenapa kita tak boleh guna air untuk transfer force? Boleh tolong jawab? Siapa nak jawab? Kenapa sistem hydraulic brake system ni saya tak boleh letak air? Kenapa? Bagikan saya orang kata idea ataupun jawapan yang bernas. Sebab ini boleh jadi soalan kebat SPM. Jawab. Syok dengar je kan. Jawab soalan. Fikir sekarang ni. Kenapa? Why? Why tak boleh guna air? Pelajar lelaki saya nak. Banyak pelajar lelaki ke perempuan tak apalah. Tapi saya ingat pelajar lelaki mungkin tahu kot. Jawab. Jangan diam je. Function sikit. Kenapa saya tak boleh gunakan air? Sebab air tu dia sejenis cecair. Lepas tu Air dia okey lagi. lepas tu dia tak ada bentuk yang tetap. Kamu kata air tak ada bentuk yang tetap, liquid, fluid pun tak ada bentuk yang tetap kah? Bercanggah dengan konsep tu Kalau kamu kata air tu tak ada bentuk yang tetap, air ni consider as fluid juga. Fluid memang tak ada bentuk yang tetap pun dia akan follow container. Saya nak lebih lagi dalam tu. Tak kena tu. Cuba lagi kak. Simple je. Soalan dia very simple. Soalan simple tapi jawapan pun tak susah mana pun, tapi kamu kena fikir. This is a critical thinking skill tau. Critical thinking skill ni kamu kena fikir secara waras. Atau rationally kamu kena thinking. Relatekan apa kita belajar tadi tu. Kenapa saya tak boleh guna air instead of oil? Sebab tak boleh dimampatkan
Okey, logik. Memang air tak boleh dimampakkan. Okey, satu lagi. Bukan lagi. Sekejap, tak ada idea. Cuba kamu bayangkan dekat hydraulic jack tu, saya isi air untuk dia naik atas. Seram tu, saya pun tak berani diri kat sana. Saya isi air. What happened? Apa konsep air tu? Apa air akan buat? Logik tau ni. Soalan Sebab hebat ni. pressure dia tinggi. Apa? Sebab pressure dia tinggi. Pressure air tinggi. Kot. Kod. Oh, jangan kod kan. Okay. Itu saya, actually itu kamu kena fikir tu tau. Okay. Kenapa kita tak boleh guna air Pelik tau. Oil, kita hanya guna oil saja. Tak boleh guna air. Ada yang lain nak cuba lagi ke? Cepat. Ke Jangan tempat buang masa. air. Apa kak? Sekali lagi. Okey. Tak apa. Okey, salah satunya. Tahu tak kenapa? Tahu tak? Kenapa tak boleh guna air? Tak tahu. Tak tahu. Simple. Ini je jawapan tak tahu. Okey, sebenarnya air ni kamu tak boleh gunakan untuk transfer force. Okey. Sebab satu, air ni dia boleh kering. Okey, dia boleh kering. Logik simple je. Answer dia cuma simple saja. Air dia boleh logik, air dia boleh kering. Dia boleh dry, dia boleh evaporate tau. Okay. Water can evaporate more faster than oil. Minyak mana boleh? Minyak boleh tapi terlalu bukan terlalu lama. Yang kedua, air mana boleh transfer uniform force? Tak boleh. Dia tak boleh tolak. It cannot transfer uniform force sebab pressure yang kita apply tu, uniform force tu akan ditransfer melalui oil. Yang ketiga, air dia boleh react dengan metal. Bila dia react dengan metal, corrosion happen. Faham? Kalau hidrolik ni, konsep hidrolik ni, memang saya tahu hidrolik dia adalah Pascal konsep, tapi container hidrolik yang nak simpan air tu, kalau saya letak boleh jadi corrosion. Kalau jadi corrosion, oil dia tak boleh corrosion. Oil is anti-corrosion. To prevent corrosion, kita buat apa? Kita pun cat oil. Kita kalau cat pun tercat oil juga kan. Jadi oil akan prevent from corrosion. Sebab tu kita guna minyak. Okay, low maintenance. Memang compared to water ya, obviously lah. And do not need to change vigorously. Mana kita tak perlu tukar pun oil tu. Satu tahun satu kali je biasa. Hydraulic oil ni biasa tak orang jarang tukar 1 bulan 1 kali tak ada. Dia tukar biasa dalam 1 tahun 1 kali macam tu. So banyak lagi kita boleh letak actually. Okay. So it's all depends on our understanding saja. Kalau kita faham memang boleh jawab. Okay. Tak ada orang lagi yang guna air untuk tolak kita ni semua mampus apa jadi. Kereta pun tak boleh letak air dekat enjin, nanti rosak enjin. Okay. Kereta pun dia oil sebelah dia. Okay. Dia tak ada enjin water, tak ada. Habis enjin water you taruh memang bye-bye lah enjin you. Okay. Okay. Operating principle of hydraulic jet system. Nanti tengok betul-betul ni. Operating principle ni mungkin dia boleh tanya dalam soalan paper 1. Paper 2 jarang. Paper 1 kamu tengok betul-betul dekat sana. Ni application. Obviously this is the applications. Application ni dia akan biasa masuk dalam kertas kedua soalan SPM kertas 2 Soalan kertas 2, soalan favorite adalah soalan macam ni. Sebab dia boleh twistkan kamu punya pemikiran. Yang pertama sekali, principle of hydraulic jet. Hydraulic jet ni kamu kena faham guys. Hydraulic jet ni kamu dah tahu dia menggunakan minyak dan dia akan tolak, dia akan transfer force uniformly. Yang penting kamu kena tahu dia punya komponen
komponen dia apa benda komponen dia semua. Yang pertama sekali kamu tengok is the lever is move downward. Tuas ditolak ke bawah. Ombak kecil mengenakan tekanan ke atas cecair dapat ditolak. Okay. Dia ada pinhole, liquid release valve. Okay. And large piston rise. Lepas tu nombor 2, nombor 3, liquid cecair memindahkan tekanan ke ombak terbesar berbeban lalu menolak ke atasnya. Maksudnya yang ini dia tolak ke bawah. Dia transfer load sini, dia transfer load sini, dia naik atas. Okay. Dan large piston rise, dia akan tolak atas. Sebab ini load, ni contoh kamu letak kamu punya kereta kat sini kan. So saya tolak bawah sini hidrolik ni, force saya apply ni, saya akan transfer uniform ni via fluid and then dia akan tolak naik atas ni. Okay, berapa banyak kamu nak tolak tu, berapa banyak kamu push dia, dia akan naik atas. Okay, ini dia punya konsep. Maksudnya daripada mana kita tarik, daripada mana kita tolak, okay, and then dia akan push juga. Konsep dia lah. Okay, yang kedua, operating principle of hydraulic brake system. Hydraulic brake system saya dah tahu yang ini dekat kereta. Ini kamu tak tahu pun tak apa, tak ada masalah pun, tak ada susah mana pun. Okay. So kereta dia ada disc brake dan juga drum brake. Okay. Drum brake ni maksudnya dia tak menggunakan hydraulic. Drum brake ni dia lebih gunakan brake shoe. Okay. Disc brake dia gunakan hydraulic system, iaitu Pascal principle, di mana dia ada oil yang akan tolak brake pad dia. Dia akan tolak dia punya piston of brake shoes tu supaya dia cengkam disc rotor lah. Okay. Tak apa, yang ni kamu tak tahu pun tak apa. Ini lebih kepada application in car. Okay, dalam kereta macam apa yang ada kan. Ini brake system dalam kereta lah. Simple brake system dalam kereta. Sekarang ada lagi canggih lah. Sekarang dah tak guna minyak dah, dia guna motor saja. Okay. Now invention dia tak guna apply force. Dia tak ada minyak dah sekarang. Kereta zaman sekarang ni dia tak gunakan konsep hidrolik. Dia dah gunakan konsep elektrik di mana dia menggunakan motor lah. Okay. But there is some disadvantage dia. Apa disadvantage dia adalah it is cost highly for maintenance. Okay. Dia akan memberi impak dan kesan yang tinggi dari segi cost ni lah. Dan apa yang saya cakap ni adalah soalan KBKK. Kebat yang pernah keluar dari SPM. Dia tanya why. Okay. Modern car, nowadays modern car do not use hydraulic principle brake system instead of using electric motor brake system. So yang ini jawapan yang tepat. Maksudnya satu, kenapa dia gunakan kenapa dia tak gunakan hydraulic ni, sebab hydraulic ni dia kena maintenance dia tinggi sikit. Tinggi sikit ni dari segi dia punya cara nak, sebab minyak tu kita kena tukar setiap 1 tahun kena tukar. Okay. If leakage it may spoil other component in the car. So banyak lagi kamu boleh relatekan dia punya soalan dia. Okay. So yang ni dia punya minyak, yang ni minyak brake. Okay. Ini dia punya channel, sebenarnya ni dia punya hose dia. Okay. Ni dia punya hose. Okay. Ini dia punya pedal brake. Kamu tekan brake kan, tekan brake apa berlaku. Okay. So ni metal pipe. Okay. Ni ada disc brake, ini dia punya kita panggil caliper. Ni brake caliper, piston yang akan tolak dia ni. Tolak pad ni, dia ada brake pad dekat sini. So dia akan tolak pad ni untuk cengkam disc brake ni. Okay, baru kereta akan berhenti. Kalau disc brake tu kalau caliper tu tak cengkam disc brake ni, kereta tak akan berhenti. Okay. So itu dia punya konsep lah. Okay. Macam saya tahu saya lebih deeply tentang kereta, so saya tahu saya boleh explain A to Z lah. Tapi kalau macam kamu simple saja je. Ingat disc brake, konsep hidrolik, Pascal tau. Siap. Okay. Yang ni drum brake ni biasa dia tak guna hidrolik. Drum brake ni dia guna brake shoe saja. Tapi ini lebih kepada hand brake system. So ini brake shoe, ini brake shoe dia. Okay.
So yang ni dia punya spring dia, kita panggil spring coil, spring dia yang megang brake shoe dekat sini. Okay, jadi biasa drum brake ni dia duduk dekat tayar belakang kereta. Disc brake akan duduk tayar depan kereta. Sebab tu dekat sini dia letak ke arah depan sebab brake pedal dekat sini. Dia punya master pump ni mesti dekat sini. Okay, ini kita panggil master pump. Ini master pump yang ada minyak. Okay, yang ni dia punya caliper ni. Okay, so untuk nota yang selanjutnya kamu kena baca, kamu kena fahamkan. Kalau saya terangkan satu ni saya takut pening. Saya boleh pergi lagi jauh daripada sini. Okay. Seterusnya, yang ni yang paling penting kamu kena tahu konsep dia. Different temperature. Sebab soalan ni adalah soalan paper 1 SPM. Okay. So dia akan mark sini A, dia akan mark sini B, dia akan mark sini C. Lepas tu dia suruh cari yang mana force tinggi dekat balang mana. Salah satu contoh soalan dia lah. Okay. So mungkin dalam empat raja ni salah satu raja boleh keluar dekat soalan SPM. Dia tak boleh pergi dalam konsep yang sama sebab konsep ni yang dia akan gunakan. Okay. So kamu kena baca betul-betul apa relation dia untuk slide ini. Okay. Bernoulli principle mengatakan ataupun menyatakan bahawa okay, ini konsep Bernoulli's. Okay. Okay, kita move on kepada konsep Bernoulli's. Okay, menyatakan bahawa fluid moving at higher. Mengatakan bahawa benda yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Tadi kita dah belajar Pascal law. Okay. Jangan kamu salah masukkan salah ni Pascal law. Pascal law konsep dia P1 sama dengan P2. Okey, sekarang kita masuk kepada konsep Bernoulli's. Okey. Bernoulli's principle. Okey. Bernoulli principle ni simple dia nak ingat dia, tak susah mana pun. Okay. Kalau kamu pernah tengok kereta ke ataupun sayap burung paling famous. Sayap burung macam ni. Nampak saya pun boleh lukis juga nanti. Sayap burung. Ataupun satu lagi konsep kita gunakan dekat sini adalah aerodynamic. Bahasa Melayu sorry saya tak tahu apa ni. Nanti kamu cari sendiri aerodynamic apa benda. Kalau ada orang boleh Google bang apa aerodynamic untuk bahasa Melayu bang? Boleh tak? Tolong Google kat untuk saya aerodynamic untuk bahasa Melayu apa? Hello, dengar tak? Kejap. Apa kak? Aerodynamic dalam bahasa Melayu apa kak? Tolong kak. Boleh cari tak kak? Apa bahasa Melayu untuk aerodynamic? Kejap cikgu tengah cari. Sebab konsep bahasa Inggeris saya dengar, saya tahu. Bahasa Melayu saya tak pasti aerodynamic ni apa. Okay. Yang penting kamu ingat sayap burung ni Nanti kak kalau dapat bagi tahu saya Kita sambung dulu. Okay, aerodynamic ni membawa masuk aerodynamic ni bagaimana dia dapat melawan rintangan udara. Air resistant. Konsep dekat sini air resistant. Itu yang membawa masuk aerodynamic dekat sini. Bernoulli principle dia menceritakan fokus dia kepada sayap burung ni, sayap burung. Wing kan. Burung punya wing. Pressure dan juga force. Itu pressure dan juga force. Okay. Dari segi Bernoulli's, apa yang kamu kena faham dekat sini? Dia menceritakan tentang benda mengalir bergerak hal laju tinggi dan menghasilkan tekanan yang rendah. Membawa maksud hal laju dalam konsep saya adalah velocity. Bahasa Inggeris dia velocity. Okay? Pressure tinggi, velocity rendah. Velocity tinggi, pressure rendah. Itu konsep dia. Okay. Apa yang saya cakap ni cikgu, saya tak faham lah cikgu. Okay.
Kamu kena faham tengok kepada nota dia mengatakan bahawa berdalih bergerak dengan halaju tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Membawa maksud V increase, pressure decrease. Konsep Bernoulli. Cikgu dah dapat. Apa tu Kak? Daya gerak udara. Daya gerak udara Ui panjang pula. Ingat pendek okey tak apa. Saya tulis Daya untuk bahasa Melayu ni daya gerak udara. Daya gerak udara. Sorry lah tulisan macam lari sikit. Faham-faham sendirilah. Okey. Daya gerak udara. Saya tukar warna sikit bagi nampak lebih clear. Warna biru. Ini daya gerak udara aerodinamik. Ini aerodinamik. Shape of aerodynamic ni dia melengkung dekat depan ni supaya dia dapat melawan rintangan angin. Okay, biasa digunakan untuk kapal terbang. Sayap burung memang natural ada lah. Okay, depan kereta bumper depan kereta kita guna konsep aerodinamik supaya dia dapat meringankan, melawan rintangan udara. Okay, kita berbalik kepada principle of Bernoulli Bernoulli prinsipal mengatakan bahawa tekan halaju tinggi, pressure akan rendah. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh Sebagai contoh ni biasa digunakan dekat kad hari jadi ke apa Kalau kamu perasan, saya tak tahulah macam mana nak tunjuk tau. Kalau kamu pernah main kertas A4 tau. Kertas A4 ni kalau kamu pernah main, kertas A4 ke kertas kajang ke apa benda lah Kamu pernah main tak? Tiup atas kertas tu, bawah tiba-tiba naik. Orang pun kata magic. Pernah tak buat? Pernah. Pernah ada yang pernah tu maksudnya dah nampak saya punya konsep tu. Kamu ambil kertas tu, kamu tiup dekat atas, tiba-tiba bawah naik. Kertas tu automatik bawah naik. Orang pelik. Kenapa dia tiup atas, tapi kertas daripada bawah tu boleh naik? Betul tak bang? Ya. Ini kita namakan konsep Bernoulli. Pegang pada konsep ni. Ini kita nama konsep Bernoulli. Benda yang kamu tiup tu adalah velocity. Velocity adalah halaju. Halaju tu tinggi dekat atas. Bila halaju tu tinggi, maka pressure dekat atas rendah. Dan dekat bawah, velocity rendah. Pressure tinggi sebab tu dia tolak kertas tu naik atas. Itu je konsep dia. Dan itu adalah konsep Bernoulli yang kamu kena faham dalam konsep ni. Itu saja. Kamu faham yang tu, yang lain ni kamu baca secara kamu baca macam sambil level pun kamu dah tahu dah konsep dia. Sebab dia akan menceritakan air pergi berapa dia naik. Kenapa air boleh naik? Apa yang kurang dekat sana? Itu je dia ceritakan. Okay? Kamu kena faham di mana Saya ni tak pandai lukis tau. Kalau saya pandai lukis ni senang saya nak beritahu. Dia ada macam kertas A4 ni, kertas A4 ni, ada budak ni biasa happy birthday, biasa pesta hari jadi semua, banyak orang suka main benda ni Kita akan tiup atas kertas ni, kita tiup. So saya menceritakan tentang konsep Bernoulli sekarang ni. Kita tiup dekat atas ni membawa maksud velocity dia kita tingkatkan sebab kita tiup. Bila kita tiup, perjalanan udara dekat atas tu tinggi. Bila perjalanan udara dekat atas tu tinggi, membawa maksud pressure akan rendah. Pressure dekat rendah dekat atas, pressure rendah dekat atas. Dan dekat bawah, kita takkan tiup. Bila dekat bawah kita tak ada tiup, automatik halaju dah kurang. Bila halaju kurang, pressure tingkat sebab tu dia boleh tolak kertas tu naik atas. Itu yang konsep Bernoulli menceritakan. So dekat sini konsep yang sama saya gunakan. Air tidak mengalir dan mempunyai halaju yang sama. Apa ni? Air dia tak mengalir pun dan mempunyai halaju yang sama. Constant velocity. Constant velocity confirm semua pressure sama. Okay? Dan tekanan air adalah sama di X, Y, Z dan mempunyai aras yang betul. Obviously yes. Sebab apa? Dia kata dekat sini velocity dia sama dengan pressure. So velocity dia sama dengan pressure maksudnya tekanan air pun sama lah sebab semua sama. Kena faham benda ni saya takut kamu tak faham, itu je. Kena faham betul-betul sebab dekat sini 3 prinsipal saya akan ceritakan. Pascal law, Bernoulli principle, Archimedes principle. Okay? Yang kedua,
Water flow out leading bahasa Melayu air mengalir keluar dengan kelajuan yang semakin bertambah. Nampak? Kelajuan semakin bertambah. Increasing in velocity. Bukan pressure, increasing in velocity. Dia akan memberi kepada pressure kurang dekat sini. Dekat sini velocity meningkat, automatic pressure akan turun. Sebab Bernoulli principle dah ceritakan. Tak payah kita nak pergi kaji balik. Okey? Yang kedua, pertambahan laju menyebabkan pengurangan tekanan. Konsep sama, saya dah kata dah. Velocity meningkat, confirm pressure turun. Water, air paling tinggi di X. Tekanan air paling tinggi di X. Dan oleh itu aras air paling tinggi dekat X. Konsep kamu kena faham. Tekanan air, tekanan paling tinggi dekat X. Sebab tu dia naik. Okay? Boleh? Boleh faham tak dekat sini tengok? The lowest tekanan air is at Z. And tekanan air paling rendah di Z. Oleh itu aras air paling rendah di Z. Sini tekanan rendah, air pun rendah. Ya. Tekanan tinggi, air pun tinggi. Okay? Itu kamu kena fahamlah konsep dia. Dia akan bagi macam ni kan. Kamu pun silap faham. Ui, dia air naik ni maksudnya ni apa, pressure kurang ya? Bukan. Tekanan tinggi dekat X, tekanan rendah dekat Z. Dah, kata. Yang ni pula. Air tidak mengalir mempunyai laju yang sama dan tekanan air X, Y, Z mempunyai aras yang sama. Nampak? Ni semua mempunyai aras yang sama. Maksudnya P is equals to V. Okay? Maksudnya P is equals to V. Pressure dengan velocity dekat sini tiga-tiga sama. Sebab apa? Tiga-tiga aras dia sama. Okay, dekat sini. Tanpa baca, yang mana pressure tinggi dekat sini? Yang mana pressure tinggi dekat sini? X ke, Y ke ataupun Z? X. X kot. X code Ada code kat belakang pula. X. Kenapa X? Kamu kena tahu bila air naik paling maksimum maksudnya pressure pun maksimum dekat situ. Laju airnya rendah. Bukan. Air Kalau kamu kata X ni, kamu pegang konsep X ni, kamu kata dia punya pressure dia tinggi. Pressure paling tinggi. Saya kata kenapa? Kenapa? Why? Because apa? Relate kan? Apa relate kan? Relate kan hal laju dia. Hal laju dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Hal laju dia tinggi ke rendah? tinggi. Mana boleh. Kamu masih tak faham lagi ni. Rendah. Rendah. Okay. Kena ingat Bernoulli principle mengatakan bahawa pressure velocity mesti kurang. Itu Bernoulli principle. Kalau kamu kata pressure tinggi, velocity tinggi, kamu tak ikut Bernoulli principle, kamu ikut kamu punya principle. Kamu punya principle tidak dikira di peperiksaan. Minta maaf Okay, ikut kepada Bernoulli's principle. Bernoulli's principle menyatakan bahawa the moment where that velocity increase, the pressure will become decrease in certain area. In that fixed area lah, not certain area, in that fixed area. So kamu tak boleh nak katakan, kamu tak boleh tukar konsep. Sebab tu saya kata benda ni sangat penting kak. Soalan objektif confirm attack benda ni. Kamu tak percaya nanti kita buat soalan objektif, benda ni mesti ada. Confirm. Saya berani cakap lah, saya tak tengok lagi soalan objektif tapi saya tahu mesti ada benda ni. Sebab ini dia boleh jadikan soalan. Tengok nota dia pun ada boleh tahu dah dia boleh jadi soalan macam mana. Yang biasa soalan objektif, dia jarang subjektif lah, mesti objektif. Dia suruh cari dekat mana kedudukan dia yang paling tinggi. Okay. Dekat bila nak baca benda ni pun, kamu kena tahu konsep nak baca dia bahawa bila
kedudukan air yang tinggi dekat sini membawa maksud dia punya pressure tinggi dekat sana. Okay, pressure tinggi dekat X. Bila pressure tinggi, relatekan dia punya Bernoulli principle, velocity dia berkurang. Okay, confirm lah dia kata apa? Air tu semakin jauh semakin laju. Bila semakin jauh semakin laju, kelajuan mana start dekat sini? Mungkin kelajuan dia start dekat sini ke, sini dilaju kan. Sini dilaju, lepas tu dia slow balik dekat sini sebab dia pergi balang yang berbalik beza. Fikir logik lah. Okay. Tak apa, slow-slow. Kita pergi slow-slow, tak payah laju-laju. Okay. Laju-laju kan tak faham kan susah pula. Masa pun dah pukul ni kan. Takut nanti. Yang penting kita pergi secara perlahan-lahan lah. Tak payah nak push sangat. Okay. Okay. So, okay. Saya tak boleh pergi secara jauh lagi. Saya takut nanti saya salah ni. Okay, saya nak buat rumusan dulu untuk apa yang kita belajar untuk hari ni. Okay. So, rumusan dia. Okay. Okay, saya nak buat rumusan Dah pukul 10 dah. Saya pun tengok-tengok, dah pukul 10 lebih dah. Okay, kita buat rumusan sebelum kita mengakhiri kelas hari ni. Okay, kita buat rumusan. Okay bang, rumusan dia. Sebab yang lain nanti saya akan sambung minggu depan. Tak nak laju sangat. Okay. Kita belajar untuk hari ni Apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham tentang Pascal Law? Pascal. Tolong seorang beritahu saya bang. Pascal. Tak boleh bagi jawapan ni. Bagi